lain tak ada pada waktu ni. Okey, jadi kita lihat kepada topik kita pada hari ini, iaitu musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Pada minggu lepas kita dah bincangkan pembentukan minda seorang pedagang, seorang pedagang retail. This is kita. This is kita. Kadang-kadang kita macam hipokrit tau. We can talk about all the technique in the world. Kalau trade kena ada teknik, kalau ada apa kan. Tapi bila depan cap kita jadi orang lain. Adakah itu menggambarkan that something yang buruk dalam diri kita? That kena faham, trading ni, anda lagi lama anda trade, ini yang something yang saya belajar dan saya memahami siapa diri saya menerusi trading. Lagi lama anda trade, anda akan faham you. Anda akan faham diri anda lebih dalam lagi. Anda tak perlu cari luar. No, kalau anda nak improve dalam trading, anda tengok diri anda. Sebab siapa anda, cara anda akan nampak dekat trading anda tau. Anda seorang yang cermat, anda seorang yang berhati-hati, berkira semua benda, ia akan reflect dalam trading anda. The thing is, this is you, anda. Lukisan saya ni don't mind. Okey, ini anda. Kita pakai seluar lah. Kita pakai kain. Pakai kain lah. Okey. Dan baju. Okey. Tak kisah lelaki perempuan, unisex. Zaman PKP ni semua rambut panjang. Okey. Jadi ini unisex lah. Tak lelaki, tak perempuan. Pakai tudung. Okey. Dan ini adalah market. This is the market. Ini market. Ini map lah. Kira map Afrika lah, apalah. Ini market. Okey. Asia. Okey. Ini market. Okey. This is the market. The thing is, bila all of us dan kita akan ada ramai yang cuba untuk dapatkan daripada pulangan daripada that market. And there are two. One is basically there are three major players lah. One is the very large institution. Kita ada even bank pusat not that large players. We do have large banks, large liquidity, prime liquidity provider. Kita ada seperti JP Morgan, kita ada the large institution lah, the big players, the top 4, top 5 dalam industri ni. Anda boleh tengok dekat Eurostat sebenarnya, Euro apa dah nama dia. Anda boleh lihat dekat website ini untuk nak tengok dia. Saya ada simpan tak kejap. Euro apa dah nama dia? Euro, bukan Euro Money, Eurostat, bukan ni. Nah, tak apalah. Dia keluar dekat BI, dia senaraikan tiap tahun daripada sudut volume, berapa ramai lah, berapa banyak volume transacted by this big players. And we do have commercial banks, hedge fund, bank pusat dekat situ, tak besar pun. Because we are talking about transaction. If we're talking about currency only, we're talking about almost 6.6 trillion yang dibentuk daripada spot, futures, forward, ETF dan lain-lain bentuk. Forex spot tak besar pun, 1.something trillion. Tapi itu lagi besar daripada saham. Kena faham, nak beli saham, kalau anda daripada dana lain, anda kena masuk dalam currency market. Sebab itu currency market ni adalah satu market yang
That's the core. Tanpa currency market ni, everything collapse tau. Everything collapse. Because we are talking about trans-border, border punya transaction dan lain-lain. Apa kena-mengenanya dengan topik kita hari ini? Okay, fahamkan where you are. Ada depo 10,000, ada depo 100,000. Saya dah buat semua tu tau. Ada depo 1 million. Dan anda anggap you are big dalam market ni. No, you are nothing. First yang anda kena terima, whatever your position dalam market, we are nothing. Anda gunalah leverage besar mana pun, or whatever. First, yang pertama, platform anda kebanyakan retail, majority, kalau tak 99.99% retail trader, we are using broker. This is number one. So whatever price yang anda terima, dia macam anda pergi kat money changer, whatever money changer give to you, you can nego with them to get better rate. Or sama dengan broker, kalau ada satu account yang besar, anda boleh nego anda punya, contohnya spread. Contohnya kalau account non-Islamik, dia punya commission. Saya harap anda faham benda-benda tu. Bagi mereka yang ada account, kalau depo 10,000 nak sembang, tak payahlah. Tapi kalau akaun anda besar, maybe untuk retail, we are talking about 50,000, 20,000 nowadays quite big. 50, 100,000, dan anda boleh pergi kepada broker dan bagi tahu ke XM. Hello, Bang XM. Tak tahulah Bang XM ke. Mungkin Kak Zatul. Call Zatul. Saya kena panggil dia Kak. Saya tak, adik Zatul. Adik Zatul, boleh dapatkan yang lebih spread yang lebih rendah tak? Bayaran yang lebih rendah tak? Charges yang lebih rendah tak? Tu contoh-contoh dia. Kalau akaun anda besar. Kalau akaun 10,000, 20,000 kita anggap besar. Tak ada. Anda kena faham nature market ni. Okey. Faham? Pergi tekan sikit, bagi kerja sikit kat broker tu, tanya, tekan-tekan. Sedih Zatul. Tak sedih. Kalau orang depo besar, Zatul suka. Faham? Okey. Itu nombor satu. Anda kena terima kenyataan, we are nothing. We depend on whatever price broker give to us. Itu nombor satu yang anda kena terima. Itu kenyataan pertama. Kalau anda seorang yang mungkin akaun anda certain amount, anda boleh dapatkan certain type of license, anda boleh direct kepada liquidity provider, anda gunakan mana-mana platform dan dapatkan price feed daripada LP. Dan anda sendiri tak perlu guna broker, tapi banyak charges yang anda kena cover, dan order, dan dia ada certain volume requirement. If not, certain volume, ini bayaran dia. Certain volume, ini bayaran dia. Tak apa. Saya tak nak pergi terlalu dalam. Even kepada penggunaan bridges, tak payah. Ada banyak lah. Ada banyak dia. Okey. Tapi, most kita ni adalah ini. Ini lazim. Ini lazim. Ini lazim. Ini siapa kita. Ini benda pertama yang anda kena terima. Okay, whatever price yang anda dapat daripada broker, itulah dia. Spike ke tak spike ke, gap ke tak gap ke, itu yang anda dapat dalam perniagaan anda. Cost anda. Macam anda ada seorang supplier ataupun few suppliers lah, tak ada choices lain. Sedangkan supplier anda ambil daripada atas lagi. Kaki atas kaki. Itu nama dia broker. Macam broker tanah, ada hak pemilik tanah. Even LP sendiri bukan pemilik tanah, dia pun broker, faham tak? Order dia, sebabnya dia terima order daripada customer, itu pemilik. Itu pemilik, faham tak? Ada pemilik dia yang nak, contohnya orang nak hantar duit, nak bayar mesin, nak bayar hutang, ekspor, import. Itu pemilik sebenarnya, order tu. Lepas tu order tu, macam orang jual tanah kan. Joe, kita ada tanah.
kita nak jual 5 ekar. Kita bagi kepada 5 broker. Kau ambil 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar. Masing-masing cuba untuk dapatkan price terbaik. Seorang bagi lain, seorang bagi lain, dan dia orang ada customer masing-masing. Ada dah dapat price macam ni, price macam ni. Lain-lain price. Faham? Macam itulah konsep dia lebih kurang. Jangan cuma tengok MT4 dan anda tak faham apa cerita dia. Ini sebenarnya cerita. Okey, itu nombor satu. Kita penggunaan broker. Yang kedua adalah leverage. Nak tak nak, orang kata forex ni murah. Siapa kata murah? Dia murah sebab kita guna leverage. Satu lot standard, kalau kita ambil euro US dollar, berapa harga euro US dollar sekarang? Euro US dollar 1.187. Okey. Satu lot euro US dollar, kalau kita nak dia sama dengan 1.187. Itu satu unit. Tak sama. Satu lot adalah 100,000. Maksudnya, we are talking about euro US dollar. We are talking about nak beli 100,000 euro pada harga berapa US dollar. Faham tak? Ini kod. Jadi kalau kita ada 118,700 US dollar, anda boleh beli 100,000 euro. Itu maksud dia ada 118,700 US dollar cash, anda pergi dekat dia ada dapat 100,000 euro. Itu euro long. Sama. Jadi kita buat benda ni dekat broker. Forex tak murah. Forex tak murah. Dia murah depo je. Faham? Siapa kata forex murah? Dengan depo sebanyak 15 dolar, 5 dolar no. It's not murah. Yang menyebabkan dia murah adalah kita boleh pecahkan dia kepada 3 jenis akaun. 3 jenis akaun biasa. Saya terangkan secara general. Yang pertama standard yang kita ceritakan ke atas tadi. Yang kedua adalah mini account. 10,000. Maksudnya untuk satu lot adalah 11,870. Dan last sekali adalah sen ataupun micro account, satu lot satu unit. Jadi instead of anda perlukan 11,870 untuk mini, anda boleh minute ataupun mini, anda boleh guna 1,187. Kalau sen 1,187 pada harga tadi tu. Itu satu lot. Dan kita boleh pecahkan dia lagi kepada 0.01 minimum order 0.01 di mana kita pecahkan ini kepada angka perpuluhan sebelah sini. 11 dolar 87 sen. Jadi kalau anda tak nak faham? Tak nak MC, tak pakai leverage. Nak pakai leverage, boleh pakai leverage. Anda trade, ada 11 dolar 87 sen, tambah dengan stop out level. Stop out level XM untuk currency adalah 20%. 11 dolar 87 tambah 20%. Anda masuk micro 0.01 lot euro US dollar, buy atau sell. Biar je dia atas
Lepas tu anda buat dollar averaging. Faham? Nampak? Tak nak MC. Siapa tak nak MC? Ini cara dia. Siapa kata Forex kena MC? Tak payah MC. Ini cara dia. Tak nak MC. Dia MC kalau anda menyalahguna leverage anda tak reti nak guna stop loss, anda buat lain daripada benda ni. Dan kemungkinan untuk anda bukan MC, stop out. Akaun anda, margin anda tidak mencukupi untuk tampung open position anda. Tak nak stop out. Saya bagikan kepada anda. Macam mana anda tak akan stop out? Kecuali benda pelik-pelik lah. Ada spread widening lah, apalah, margin requirement bertukar lah. Yes, tapi ada cuma masuk 0.01 mikro. Tak ada leverage. Any of you ever give a thought about this? Ada tak siapa-siapa terfikir? Kecuali layer lah. Ini untuk satu position. Anda nak masuk satu posisi, masukkan depo lagi $11.87 ataupun whatever price, tambah 20% kalau pair major. Kalau ni, kalau chef 50% lah. Nampak? Ada tak any of you given a thought of on this? And you look at bigger picture. Kalau any of you give a bigger picture, bigger view kepada currency, it can be murah tau. Sebab anda boleh masuk 0.01 micro lot yang memerlukan pelaburan sebanyak $11.87 bersamaan dengan lebih kurang $50 lah, $50. Tapi satu yang anda kena faham. 50. Satu yang anda kena faham. You are looking at market yang bergerak macam ni. Is it a good market untuk anda melabur jangka panjang? Is it a good pelaburan jangka panjang? Yang bergerak macam ni. Is it satu pelaburan, satu instrumen yang cantik? When we compare it untuk jangka panjang, anda pegang, especially kalau dia, ini yang swap tu, kalau dia positif swap, setiap hari anda ada terima the swap difference. Kalau dia positif swap, this is nothing. This is market yang bergerak lebih sideways. Terutama yang ni monthly ni. It's not. Compare tu pergerakan ini. Nampak? So, my point is, there are instrument yang anda boleh trading. There are instrument yang anda boleh melabur. Itu point saya. So, currency ni bukannya tak boleh melabur. Boleh. Tapi, you can't be holding tanpa leverage tadi, tanpa ni semua, dan pegang dia untuk 5-6 bulan dengan perolehan yang mungkin we are talking about one day dalam currency. Kalau 2% or 5%, 5% kita panggil dia bomb tau. USD chef, Euro chef jatuh. Jatuh sebanyak 8% ke berapa persen. Itu dipanggil SNB bomb. Sedangkan dekat pasaran saham, bear market, jatuh 5%, 8%. Yang berlaku banyak kali. Currency tak. Currency jarang-jarang jatuh lebih 2%, 1%. Kalau dia jatuh 8%, satu abad orang bercerita dia.
The point anda fahamkan benda-benda ni, fahamkan what you are trading. Untuk memahami apa yang anda nak tengok kat market. And benda ketiga yang anda kena faham. Pertama adalah broker, whatever price yang anda terima. Yang kedua, perlunya anda mengambil leverage sebab modal kita tak akan cukup. If you are talking about 10%, 5%, 3% a month, anda nak gunakan tanpa leverage, anda perlukan satu modal yang quite high. Boleh? Tanpa leverage. Dan anda hold tanpa leverage, tak ada stop loss, anda biar je movement tu, untuk dia pergi kepada satu tempat, kepada whatever your that one, tanpa menggunakan leverage, you are talking about 3%, 2%, 5% a month, zero risk, agak susah. Because the nature of the instrument, kalau currency, faham? Itu sebabnya kalau anda trade saham, saya tak akan encourage anda untuk menggunakan leverage at all. Langsung. Tapi kalau anda trade currency, trade commodity, then leverage is part of it. Because of the nature, satu nature pergerakan dia, nombor dua adalah kepada nature contract dia. Anda kena faham benda tu. Sebab satu lot saham, it could be 1 unit, it could be 10 unit. It's not 100,000 unit. Faham? Itu beza dia. Boleh? Okay, next we move. Broker, leverage, next. Fikirkan benda-benda ni, bahawa anda trade duit anda. This is bilanya anda bukan bekerja. Anda trade duit anda. Poin pertama tadi. Di sinilah sikap kita ni akan menunjukkan the bad side of it. The fear and greed akan nampak dekat sini. The fear, takut, and greed, tamak, akan keluar. All these negative things yang ada pada kita akan manifest when it comes to. Siapa tak tamak kat sini? Siapa tak takut kat sini? Anda bukan trader. Sebab basic dia anda bukan manusia lah. Sebab itu nature kita. Di mana what we are trying to do is to suppress it. We can talk about religion, the original sin, the what, but I don't want to touch that. Dulunya saya masukkan itu dalam silibus saya. Don't be surprised nanti. I'm from Borneo, so I learn all those. Manusia dilahirkan sebagai kain putih kepada kita untuk mewarnakan dia. I don't want to touch that, but it back kepada insting lah, human instinct. Ini adalah apa yang dalam kita. We are pre-built with itu. Di mana di situlah kita learn where we ada pelbagai konsep dalam psikologi. Yang pertama adalah konsep we are born with the traits. Kita born with the pre-existing traits, personality kita. That's the biological approach of it. Kalau anda faham mengenai psychoanalysis, Sigmund Freud, Pavlov, itu adalah traits, personality traits. Di mana kita dah lahir, super ego, suppress punya feeling yang kita tak dapat nak tukar. Another view is Carl Jung, di mana environment
mempengaruhi kepada apa yang membentuk kita. I take a more middle approach lah, di mana kita ada campuran daripada sini dan kita boleh mengubah personality traits kita dengan training dan processing information. Saya lebih kepada that approach. I took psychology as my major. Sebab itu saya minat benda-benda ni. But my point is, masing-masing kita ni ada personality anda tau. Anda perasan tak kadang-kadang kan, anda boleh ikut apa saya jelaskan, anda tak dapat nak ikut apa saya jelaskan, sebabnya mungkin ada yang berbeza. Semua kita ni berbeza. Apa yang betul kepada saya mungkin tak applicable kepada anda. Okey? Mungkin tak applicable kepada anda. But apa saya cuba cari adalah, apa saya cuba share adalah satu jalan tengah di mana tak ada orang betul. Tak ada benda yang betul kecuali benda asas dalam trading. Macam mana kita nak tahu benda-benda asas ni? Yes, there is bound to be clashes of value. Sebab itu kita, itu manusia. Tanpa perbezaan ni, kita tak akan evolve. Kita tak akan lebih maju. That's why kita ada perbezaan. So, what anda buat adalah, apa yang saya cuba kongsikan adalah, anda cari diri anda. Di sinilah anda kena cari diri anda. You must come up untuk menangani kesemua masalah ini. Semua benda ni, penggunaan leverage, cara untuk kira duit, broker, mengawal emosi, disiplin dan sebagainya. Anda kena lihat all this trading ni, untuk anda approach market, there must be a system approach. You can't be just blindly. Kemahiran kononnya, kemahiran, skill trading, kita gunakan skill kita untuk trade. No need. You need the skill, but don't trade what you think you know. Put the skill into specific system. Just apply the system. Let the system read the market, not you reading the market. Itu yang saya cuba sampaikan bertahun-tahun selama ni, iaitu system approach. Anda takkan ada semua info. Anda takkan, your emotion is not all the time sama tau. Your discipline not all the time sama. Faham? Not all the time sama. Kita punya emosi ni naik turun. Tak dapat. Something happen kepada keluarga kita. Something happen kepada kerja kita. Something happen rumah sebelah. Kita pun rasa terganggu dan lain-lain. Benda-benda macam ni. So, di sinilah kenapa you must approach trading ni melalui sistem. What type of system? Apa sistem yang kena? That is where you find out. In order to find out apa sistem yang sesuai kepada anda, the first thing yang anda kena buat, diri anda. Anda tengok dulu diri anda. Apa you have to understand you. Do your self inventory. Ini yang saya kongsikan dekat sini. Do your self inventory. What type of kepercayaan? What type of value? Nampak tak, Jo? You need to find all this by yourself. I only show you apa nak dibuat. The baton is in your hand. Anda sendiri kena buat. Saya tak dapat nak tuliskan untuk anda, kau percaya apa. Saya tak tahu. I can't. What I can do is what needed to be done to find out all these things. Faham? Anda kena cari diri anda.
Then knowing all this, yang pertama adalah penetapan kepercayaan. Anda tak akan pergi buat benda mengarut. Mengarut bagi saya, mungkin tak mengarut kepada anda, faham tak? Contohnya, saya cuba untuk buat 50% sebulan. Maybe mengarut kepada saya, sebab dia tak kena kepada toleransi risiko saya. But if you ada active income yang tinggi, tak ada hutang, memang ada duit nak pump tiap-tiap bulan, ada gaji mana kan. Tiap kali bulan mengambang, saya jumpa duit kat tepi kolam, tepi rumah Makcik Kiah contohnya kan. Kadang-kadang 50, kadang-kadang 50,000. Kalau itu anda, saya tak dapat katakan your 50% punya target tak betul. Sebab anda punya active income yang tiap-tiap bulan mengambang, jumpa 50, tak jumpa 50,000. Range itu. Jadi tak ada betul dalam trading ni. Tak ada. Yang betul, what is kena kepada anda. You need to find out all those by yourself. Saya tunjukkan apa yang perlu dibuat. Faham? I show you apa standard. But I cannot say, ini je cara dia. Tak. You need to find out apa yang sesuai kepada anda. I can guide, but I cannot pegang tangan anda, ni jalan aku. Dan ini sahaja yang betul. Kalau anda dengar orang cakap macam tu, tolong jangan dengar. Sebab tak ada yang betul. Ada yang sesuai. Okey? Anda kena cari benda tu pada diri anda. So, itu langkah pertama yang anda buat. Iaitu find out apa value, apa kepercayaan anda. You need to find out. Dan apa yang standard dalam industri ni, apa itu adalah kepada kepercayaan, belief. You need to set your belief yang kena kepada anda. Sistem tu apa-apa je, Rashidi. Bukan cipta sistem. Anda lihat diri anda dulu. Sebab dengan belief set, you can start. Kenapa kita buat benda ni? Yang kedua adalah anda punya modal. Fahamkan berapa sebenarnya modal. Dia tak dapat, anda tak ada budget, anda just trade sahaja. Suka-suka, adalah $50 kan. $50 dapat buat berapa? Itu soalan-soalan yang soalan mengarut yang saya selalu terima kan. Teknik ni kalau 1,000 depo dapat berapa? Entah. Kedai kat bawah tu tiap bulan dia dapat sama. Tak ada. Kita akan ada averages dia, dan dia tak akan sama setiap orang sebab masa anda trade tak sama. You need to test it out. Okey, itu nombor 2. Anda fahamkan berapa sebenarnya modal yang anda ada. Selepas tolak perbelanjaan dan pendapatan anda setahun. Bukannya bulan ni adalah $50, $100. Kalau itu yang anda buat, berhenti trade dulu lah. Buang masa anda. Saya beritahu betul. Berhenti trade dulu. Anda tak serius lagi. Dan ini macam hobi. Bila ada duit, anda trade. Kalau itu anda buat, ini bukan bidang suka-suka. When it come to money, dia tak dapat jadi suka-suka tau. Dia adalah rutin. Dia adalah something yang, bang, saya part-time trader je. Betul. Buat part-time. Buat part-time. Saya tak pernah ajak orang jadi full-time trader. Jangan. Kalau anda ada bekerja, jangan jadi full-time trader. Payah. Full-time trader, anda nak apply loan, tanyalah. Payah. Anda nak guna surat mana? Itu nombor 2. Nombor 3, saya jawab dari sini lepas ni. Nombor 3 adalah kepada masa. Tahu masa yang anda ada untuk luangkan. Itu yang part time dengan full time tadi. Kalau anda full time, mungkin anda duduk lebih lama depan chart, buat analisa anda lebih panjang, dan you can go lower time frame. Intraday, scalping. Kalau anda bekerja, tolong jangan scalping. Jangan dengar orang kata, tak ada masa, bolehlah trade, scalp je. Jangan dengar. Tolong jangan dengar. Itu salah. Kecuali anda ada kemahiran yang amat tinggi dalam trading. Bukan hanya kemahiran teknikal tau. Kemahiran emosi.
Itu yang bunuh diri sebenarnya. Tak ada. Manual trade ni, tak. Ataupun robot. Semua bagus. Yang pentingnya kepada ni. Kenapa anda pernah tahu benda semua ni? Sebab daripada sini, Rashidi, anda akan cari objektif anda. Objektif anda. Ingat, apa yang cuba dicapai oleh setiap trader? To make as much money as possible. Nak buat duit sebanyak mungkin. Jangan kata 10%. Saya nak buat berjuta-juta persen. Yes. Tapi, anda kena tengok dia kepada faktor risiko. Berapa risk yang anda ambil? Saya sanggup risk 5%. Berapa sanggup hilang? 0%. Mana dapat? Faham? So, anda punya income, you need to look at it in term of return. Anda kena tengok dia daripada sudut risk yang dia ambil. Guideline dia mungkin separuh. Kalau anda katakan, I'm trying to make 10%, I am willing to lose 5%. Itu antara yang biasa lah. Ada banyak cara dia. Ada banyak. 5 to 10. 2. Nak buat 5% sanggup hilang 2%. Nak buat 20% sanggup hilang 10%. Itu contoh dia lah. Higher risk, higher return. Itu dia punya ni. Anda kena cari. Saya tak dapat katakan berapa risiko yang sesuai. Sebab makna duit yang anda letakkan tu kepada anda. Faham Rashidi? Dan dah dapat semua ini, first anda kenal diri anda dulu, ni semua belief, buat satu-satu ni, dan anda tahu objektif anda dan tempoh masa dia, bila nak sampai, aku nak buat 10%, berapa? 1 hari, sebulan, 6 bulan, setahun. Anda kena letakkan benda ni. Lepas tu, dan barulah anda cari sistem. Faham? Lepas tu anda cari sistem. Buat 3. Ni adalah anda. Dan anda test dulu. Sekurang-kurangnya anda test out sistem 1, sistem 2, sistem 3. Tengok dia kepada objektif anda. Jangan depo dulu. Jangan depo. Anda tak tahu benda tu. Anda tak tahu dia punya pulangan, testimoni orang, semua. Basically, anda sedang berjudi. Simple. Anda tak tahu satu trade anda dapat berapa. Anda tak tahu berapa kali dia entry. Basically, anda tak tahu sistem anda. Anda sedang memperjudikan anda punya duit. Simple je. Kalau anda tak tahu ASB dapat berapa, anda tak tahu dia bagi berapa, anda tak letak duit kat situ. Ini yang saya terkilan. Sebab bila tanya orang, dan dia nak tengok orang lain pakai ni dapat dia minggu lepas dapat 200%. Tadi dia trade dapat 50%. Overall dia kaya. Sebab apa? Campur-campur semua, kadang-kadang lah dia untung, tapi banyaknya dia repo balik. Anda akan buat benda ni berkali-kali. Saya dah lalu benda tu, saya tahu. 3 minit lagi, okey. Dapatkan ya. Yang pertama, expectancy. Expectancy ni adalah satu trade dapat berapa? Berpandukan risiko yang anda letak. Yang kedua, R multiple. Berapa total dalam satu tempoh masa. Contohnya sebulan ke, seminggu ke, ataupun 3 bulan ke, setahun ke, in time. Kepada tempoh, kepada time. Dan tradable setup. Setup yang anda boleh trade. Apa teknik anda kena test dia dahulu kepada anda. Bukannya orang pakai, mungkin dia trade pada 11 siang anda bekerja. Dia pakai siang cantik malam dia tak trade. Mungkin teknik tu kepada certain type of market dan dia kena. Mungkin masa dia kena. Anda pula cuba sebelah malam duk kayap benda-benda ni. Selagi anda tak ada nombor-nombor ni, jangan trade dahulu. You need to test out all this kepada anda. Dan kena tak dia? Boleh tak dapat kepada objektif anda?
Kalau yes, then start. Ataupun nombor 2-nya, anda test out the system, anda naikkan, turunkan parameter dia supaya dia kena kepada objektif anda. Daripada situ, then you develop complete sistem anda. Ini step dia satu-satu-satu. Nampak? Step dia satu-satu. Dan anda develop sistem. Berapa banyak aku nak trade? Bila aku mula naikkan aku punya position size, berapa dolar nak trade? Bila aku nak turunkan, you need to test out. Satu sistem adalah yang pertama teknik, cara masuk, cara keluar, cara urus, arah market. Yang kedua adalah position sizing model. Kalau setakat teknik, beribu teknik bagus. Ini yang paling susah nak develop. Ini yang paling susah nak develop, iaitu position sizing model. Ini yang menentukan kejayaan objektif anda. Bukan ini tau. Bukan teknik. Trader suka cari teknik. Kenapa? Bila dia belajar teknik, bila orang tu bagi signal. Dia boleh entry. Bila gagal, orang tu salah. Sedangkan yang buy and sell dia. Mungkin pada waktu dia belajar tu, teknik tu tengah tak cantik, tengah market tak kena dengan dia. Itu nombor satu. Jadi, what anda nak cari adalah bukan teknik. Teknik semua bagus. Bukan backtest. Anda boleh backtest, but forward test Rashidi. Kita dah cerita benda ni dah 3 tahun. Sepatutnya dah buat kan? Bukannya baru hari ni saya cerita ni. 3-4 tahun. Lama dah cerita ni. Buat dia. Position sizing model. Buat benda-benda ni. Bukannya backtest. Forward test. Forward test. I don't actually believe in backtest. Tahu tak kenapa? Sebab tak ada spread widening. Buat forward test. Buat forward test. Tak payah check dulu. Bukannya buat duit pun. Kayap adalah kan. Buat dulu. Buat dulu. Anda akan nampak how it improve you. Saya kena macam ni dengan Mak Saleh tau. Tahun 2011. Ni dia tanya saya. Dah. Account saya ada. Tapi the thing is, dia punya growth bila hilang banyak. Bila 2 to 3% lah waktu tu. Tapi bila naik 0.2, 0.3, turun 2%. Dia pun kata, macam ni, kau bagi berapa tahun pun kau trade, kadang-kadang banyak 20%. Jatuh 30%. Dia pun pening kepala tengok. Buat benda ni. Anda akan nampak jauh beza anda berbanding hari ni. InsyaAllah. 3 bulan. Give yourself 3 bulan. Kalau anda tak dapat nak buat benda ni dan tak dapat disiplin dia, nasihat saya, berhenti trading. Berhenti trading dulu. Berhenti dulu. Betulkan kita punya mindset dahulu. Dan kalau anda nak tengok trading balik, tengok balik. Sebab ini adalah yang musuh yang anda cuba kawal. Iaitu, kita ingat kita kawal market. Kita ingat market tu musuh kita. Tak. Musuh kita, kita. Sebab kita gagal untuk cari diri kita. Itu yang pertama. Sebab kita tak tahu apa kita nak. Kita tak tahu. Ada sistem pun, ada teknik pun kita tak ikut pun. Ada teknik pun payah nak ikut dia. Kenapa? Anda cuba kepada, anda tak ada goal, anda tak ada objektif. Anda cuma tengok short term gain. Sekarang, masuk sekarang, kaya sekarang. Itu dia. Itu dia. Kalau anda dapat ubah benda tu, insyaAllah. Then anda akan ada something yang hala tuju jelas. Anda dapat ada satu pengawalan emosi. So anda cuma let the system work. Dia ada up, ada down. Bila dia up, kita naikkan position sizing. Bila dia down, kita turunkan position sizing. Benda-benda ni yang anda kena tengok. Ambil masa dan ini yang paling payah nak buat lah. Inilah yang benda paling payah nak buat iaitu kepada nak kawal diri kita. Saya ceritakan benda ni semua dalam ni sebenarnya. Semua dalam ni. Okey? Jadi insya-Allah jumpa lagi pada jam berapa? 6 nanti pada jam 6 nanti
satu lagi sesi saya buat apa-apa yang dalam nota ni semua dah ada, position sizing model, everything ada. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insyaAllah jumpa lagi pada jam 6 nanti. Terima kasih semua. Hello Zul.